أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله، hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kita kepada Allah SWT yang memilih kita untuk dapat hidup lagi di saat ini. Masih lagi Allah mengekalkan kita dalam iman dan dalam Islam. Dan Allah tambah nikmat kehidupan ini dengan mengizinkan kita bersiaran pada hari ini sebagai satu usaha kita saling ingat memperingati berkaitan dengan persiapan kita untuk melalui kursus intensif Tamrin Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi untuk kita sama-sama masuki dan lalui. Allah Subhanahu Wa Taala memberi pujian bagi bulan Ramadan dan memberikan keistimewaan Ramadan melebihi bulan-bulan yang lain. Di dalam bulan Ramadan, Allah telah menyediakan satu package, satu program intensif untuk membantu hamba-hambanya membangunkan takwa dan membangunkan imannya dan membangunkan tenaga dan bekalan kerohaniannya yang sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Kita sama-sama menyadari bahawa hati kita ini oleh kerana kita abaikan kesihatannya, tidak kita berikan makanan dan rawatan yang sewajarnya, kita sendiri dapat merasakan bahawa hati kita menjadi keras, menjadi kesat. Kita yang masih lagi melakukan solat, tapi kita tak dapat merasakan khusyuk. Jasad kita menghadap Allah, tetapi hati dan fikiran kita berada di tempat yang lain. Bagi kita yang Allah berikan kesempatan untuk membaca Al-Quran, kita mendengar suara kita, sebutan-sebutan kita. Tapi kita tidak merasai
ayat-ayat Allah itu. Hati kita tidak disentuh oleh ayat-ayat Al-Quran yang telah menyentuh, menghidupkan dan membangunkan hati para sahabat generasi awal di Mekah dan kemudiannya di Madinah. Hati kita seolah-olahnya telah menjadi keras sehingga tidak punya perasaan-perasaan perhambaan yang sebenarnya kepada Allah SWT. Jadi Allah yang Maha mengetahui, yang Maha pengasih dan Maha penyayang, menghulurkan bantuan kepada kita, dan kita mengharapkan pada tahun ini Allah masih lagi memilih kita untuk memasuki bulan Ramadan melalui program yang Allah yang Maha Bijaksana menyediakannya untuk menghidupkan semula hati kita, melembut dan melunakkan semula hati kita yang keras dan kesat itu, memberikan kehidupan semula kepada hati kita yang telah kaku, yang telah seolah-olah dibius dengan dosa-dosa kita, dengan sebab terabainya kesihatan hati ini dengan kesibukan-kesibukan duniawi kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Allah mensyariatkan puasa untuk membangunkan dan untuk terbitnya takwa dalam hati kita. Terbitnya rasa sensitif kepada keagungan Allah. Terbitnya rasa berhati-hati. Terbitnya rasa takut kepada kemurkaan Allah, kepada azab Allah. Berhati-hatinya kita dalam kehidupan kita agar kita tidak jatuh kepada maksiat, jatuh kepada perkara yang dibenci dan dimurkai Allah. Inilah takwa yang kita hajati apabila kita melalui tamrin Ramadan ini. Ada para ulama yang menggambarkan Ramadan ini sebagai tetamu yang istimewa, yang perlu kita berikan sebaik-baik layanan. Agar apabila tetamu ini meninggalkan kita nanti, kita telah tunaikan hak tetamu ini dan kita mendapat sesuatu yang besar, yakni peningkatan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-ratanya manusia hidup hanya untuk
memenuhi tuntutan-tuntutan syahwah. Dan termasuk kita juga sebenarnya. Ada para ulama yang mengatakan bahawa majoriti ulama manusia ini mereka hanya memenuhi ataupun mereka melalui hidup ini dengan mengikuti nafs bahimi ataupun yang kita terjemahkan sebagai jiwa kelembuan, makan minum, berseronok lelaki perempuan, hiburan, kuasa yang diburu, harta benda hanya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan syahwah. Dr. Anas Karzon telah mengatakan bahawa tubuh adalah rumah, sedangkan roh adalah pemilik dan penghuninya. Adalah sangat menghairankan apabila majoriti orang meminggirkan tuntutan-tuntutan rohnya tetapi memanjakan jasadnya. Apabila tenaga rohaniah kita, apabila iman kita menjadi lemah, semakin menyusut disebabkan oleh terabainya bekalan dan nutrisi hati kita, maka kita akan jatuh ke dalam penguasaan tuntutan jasad. Kita akan jatuh ke kehidupan yang kita sebut tadi, nafs bahimi tadi. Inilah yang berlaku pada mereka yang tidak beriman dan juga berlaku kepada kita yang Allah berikan iman. Kadang-kadang kala kehidupan kita, apa yang menjadi minat kita, apa yang kita buru dalam hidup ini tidak jauh bezanya daripada mereka yang bukan Muslim. Abul Hasan Ali An-Nadawi telah menulis, dia kata, apa yang menjadi obsesi majoriti manusia di dunia ini adalah berkaitan dengan makan-makan dan seronok-seronok sahaja. Dengan segala kebijaksanaan dan kemajuan yang telah mereka capai dan mereka agung-agungkan, dan dengan taraf ekonomi yang sangat-sangat baik, tetapi kehidupan mereka tidak jauh berbeza daripada binatang-binatang ternak. Kan? Memang kita tidak dapat nafikan manusia telah mencapai kemajuan kebendaan ini, teknologi, keselesaan hidup memang mengagumkan. Tetapi di satu sudut yang lain, hidup adalah untuk apa yang berlaku di dewan makan dan di bilik tidur sahaja. Makan, minum dan seronok saja. Bertukar-tukar pasangan, memikirkan tentang dishes yang baru, masakan-masakan yang baru, hanya untuk kekal dan juga untuk kenikmatan yang
yang sangat-sangat sementara. Dia makan untuk menambah kesihatannya, dan kesihatannya pula untuk menambah kemampuan pendapatannya. Earning and spending, eating and luxuriating, he lives with his life. Makan, minum. Sampai Abul Hasan Al-Nadawi juga kata, benang kehidupan ini digerit oleh tikus hitam dan putih. Siang dan malamnya bertukar hanya untuk berulang-alik antara meja makan dan tempat tidurnya. Allah. Hati melalui kemerosotan yang amat sangat, sehingga hati jadi kaku, jadi keras, dan tidak merasai dirinya hamba Allah SWT. Inilah yang telah menjadi gaya hidup hari ini. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang setiap tahun menghulurkan bantuan, dan kita sangat-sangat mengharapkan, walaupun dalam suasana perintah sekatan pergerakan ini kita berkurung di rumah, tetapi kita sangat-sangat berhajat yang kita ini akan dipilih untuk masuk ke dalam madrasah latihan Ramadan ini. Setiap tahun Allah menghulurkan bantuan bagi mereka yang hajat kepada bantuan. Yang mana hajat untuk hidup mulia sebagai hamba Rabbani. Hajat ini, Ramadan ini akan menziarahi semua orang. Muslim dan juga non-Muslim. Sama ada mereka sedar atau tidak sedar, Ramadan akan menjelang. Tapi bagi hamba-hamba Allah, dan kita mengharapkan kita sebahagian daripadanya, bagi kita yang berhajat pada bantuan Allah ini, yang telah merasakan kekakuan dan kerasnya hati kita, yang merasakan bahawa kita tidak punya hati yang berdenyut dengan kekuatan iman. Kita tidak merasakan keagungan Allah, tidak merasakan peraturan Allah. Bagaimana Allah mengatur seluruh kehidupan ini. Dan kelemahan kita ini menyebabkan lemah juga anggota keluarga yang sedang kita didik, yang diamanahkan pada kita. Kita tak dapat mendidik anak kita menjadi hamba Allah kerana kita sendiri berada dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Rohaniahnya lemah iman kita. Allah akan membawa kita melalui madrasah latihan, kem rawatan dan pembinaan diri dalam sebulan Ramadan untuk membantu kita mengawal dan menguruskan tenaga syahwah kita dan memulihkan dan meningkatkan tenaga rohaniah dan imaniah kita. Itulah tujuan kita melalui madrasah Ramadan ini. Proses rawatan dan pembinaan diri di kem Ramadan ini
tidak boleh diikuti dengan kita memilih-milih aktiviti-aktiviti yang tertentu sahaja, berpuasa sahaja, tanpa kita membawa diri kita melalui aktiviti-aktiviti lain yang telah Allah siapkan untuk Ramadan ini. Aktiviti qiyam, membaca Al-Quran, bersedekah. Walaupun mungkin lagi 9 hari kita menjelang Ramadan, rasanya tak mungkin kita dapat melakukan i'tikaf di masjid. Tapi yang lain-lain ini insya-Allah dapat kita lakukan bersama dengan keluarga kita, dan mungkin kali ini majoriti kita dapat bersama dengan anak-anak kita kerana semuanya tidak disibukkan dengan tugas-tugas di luar rumah. Jadi ini adalah kerana Allah menyediakan satu pakej kerawatan. Kerana Allah yang mengetahui keadaan hati kita. Allah yang mengetahui apa yang kita perlukan. Ubat dan rawatan yang bagaimanakah yang dapat memulihkan iman kita. Yang dapat membangunkan takwa kita. Yang dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Jadi itulah sahaja yang dapat saya kongsikan untuk siri pertama ini. Semoga ada kebaikan daripada perkongsian saya yang sangat sederhana, saya yang sangat lemah, yang sangat-sangat memerlukan bantuan Allah juga di bulan Ramadan, daripada bulan-bulan yang lain pun sebenarnya. Sebagai seorang yang tua, ada kemungkinan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Jadi perlulah kita buat sebaik-baiknya agar bila Ramadan meninggalkan kita, iman dan takwa telah tumbuh semula, meningkat semula dalam hati kita, dan kita rasakan bekalan rohaniah kita bertambah dan hati kita segar semula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.